Satu cerita pasal seorang yang orang PN lah sebenarnya. Dia kata dia rakyat lah apa. Tapi dia sebenarnya orang PN yang berjalan kaki daripada Johor sampai ke Istana Negara. Dan juga budak-budak muda saya nak cerita. Pertama, belajarlah tentang pengurusan keuangan. Antaranya kalau kita mampu beli kereta harga 1,200, belilah kereta bawah 1,200. 1,000 ke 800 ke sebulan. Kerana kita tak tahu future kita macam mana. Lepas tu kita kena tahu di antara aset yang baik dan aset tak baik. Di antara hutang yang baik dan hutang tak baik. Di mana hutang yang membeli aset, yang memberi pulangan kepada kita, dan hutang yang tidak memberi pulangan kepada kita. So, ilmu-ilmu macam ni tak ramai daripada kita ada. Kita suka, orang kata biar papai asal bergaya. Asalkan kita boleh beli barang dan nampak bergaya. Walaupun tak ada duit, yang penting minum Starbucks. Kalau rasa tak mampu, jangan. Live within your means. Mungkin mula-mula hidup kita mewah lah. Pada hidup mewah itulah yang kita kena beringat bahawa ada kemungkinan kita akan ada down kita. Okay, itu yang pertama. Yang keduanya, cerita ahli politik kita ni. Terus ambil fakta tersebut, tengok ada orang nak jual buah pinggang. Tengok sekali kantoi. Kantoi tuan-tuan, rupanya tak ada pun. Nak jual, dia kata bukan dah jual. Nak jual buah pinggang. Tapi bukan dia nak jual pun. Sebab dia tahu itu satu kesalahan. Apa stand dia nak buat, saya tak tahulah. Dek, dia muda lagi dek. Muda lagi tu. Boleh kerja lagi. Boleh usaha lagi. Kan? Boleh bekerja lagi, teruskan. No worries. Dia kata boleh pergi Singapura. Wow, boleh pergi Singapura. Sebab dia ada affiliate. Okey lah tu, bagus. Teruskan usaha anda. Tapi dalam yang sama, ditonggang. Itu sebab itu kata, orang-orang yang miskin dan desperate ni ditonggang oleh ni. Siapa yang menonggang mereka ni? Penonggang-penonggang agama dan bangsa ni. Untuk nak justify, nak dapatkan apa orang kata dia punya means dia punya matlamat dia. Sama juga saya bawa dengan orang yang berjalan daripada Johor tu. Okey. Wan Saiful ambil kesempatan. Dia kata kita nak cuba bunuh karakter Nur Azlan. Okey. Betulan pula Encik Nur Azlan mula berjalan hari apa hari tu? Hari 28 hari bulan. Harapan dan UMNO cuba jadi selepas kita dapat tarikh Encik Nur Azlan mula berjalan dan kita di Kuala Lumpur bertemu lalu bagi menggesa pengeluaran dalam program pada hari ini. Dia dapat dilihat apa kita dapat dakwaan bahawa perjalanan pemandu teksi berusia 49 tahun itu telah diatur oleh Wan Saiful dan PN untuk kepentingan politik. Sama lah cerita nak jual buah pinggang tadi kan. Karakter rakyat Maharim pun diserang oleh kelompok Mahazalim 2.0 katanya. Oh, dia nak guna perkataan Mahazalim lah. Tak ada orang angkat lah benda tu. Baik. Now, kita baca pun. Kadang-kadang dia kata, ni dia tulis lah. Kadang-kadang sampai 2 hari saya tak tidur. Oh, pemandu teksi yang mendakwa gigih berjalan dari Skudai sehingga kurang dari seminggu baru-baru ini menceritakan pengalaman itu malam tadi. Melalui hantaran video, dia berkata hidupnya tidak teratur sepanjang perjalanan tersebut. Malah ada ketika dia tidak tidur pun. Memang tidur saya tak tentu. Saya pun ikut kudrat saya. Kadang-kadang sampai 2 hari pun saya tak tidur. Wow, hebat dia ni. Namun begitu, beliau dia ada cara tersendiri untuk mengatasi itu tersebut dan menganggap ia satu kelebihan yang dikurniakan Tuhan. Dari segi tidur pun, alhamdulillah, dengan langkah saya penuh dengan selawat, zikir. Mungkin satu kelebihan yang Allah bagi. Jual lagi. Okey, lama Okey, tuan-tuan. Kita analisa sikit perjalanan dia. Kita analisa. Baik, yang ni bukan saya tulis Ini analisa daripada Semakan Fakta oleh Malaysia Kini. Semakan Fakta meneliti kembara 300 km Nur Azlan ke Istana Negara. Nur Azlan berjalan dari Johor ke Istana Negara Kuala Lumpur dengan usaha memohon KWSP. Pemandu teksi itu memulakan perjalanan dari Tol Skudai, Lebuh Raya Utara Selatan pada 28 Mac. Bila ditanya 28 Mac sampai hari apa, dia mula-mula kata ni, kata tu. Tapi dia kata 3 hari bulan. Baik, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3. 7 hari. Hantar saya daripada rumah ke Tol Skudai. Jadi jangan bimbanglah tentang kesihatan saya. Alhamdulillah. Perjalanannya kira-kira 312 km. Kalau dia pakai jalan highway yang hanya mengambil masa 6 hari itu menjadi perbualan. Bapa kepada 5 anak itu memuat naik perjalanan setiap hari di sosmed. Tetapi berhenti mengemas kini pada 30 Mac. Maksudnya 28 dia kemas kini, 29 dia kemas kini, tapi 30 dia last kali mengemas kini sewaktu dia sampai di Macap, berhampiran Keluang Johor. Dia menambah lagi keraguan orang ramai. Kerana berdasarkan kemaskini di sosial media, dia mengambil masa 3 hari untuk sampai 60 km dari Tol Skudai ke RNR Macap. Maksudnya, daripada 28 hari bulan, 29 hari bulan, 30, 28, 29, 30, 3 hari itu, dia baru sampai ke RNR Macap, iaitu lebih kurang 60 km daripada Tol Skudai. Ini petanya. Yang ni adalah Tol Skudai. Jalan kalau betul dia guna highway lah. Jalan. Dia sampai ke RNR Macap ni 3 hari tuan-tuan. Maksudnya kalau ini 3 hari 60 km, berapa lama dia nak ambil perjalanan ke Istana Negara? Istana Negara dia ada berbaki 200 km lagi. Ada 200 km untuk dia nak sampai ke Istana Negara. Sebab 300 tolak 60 ada 200
40 km lagi dia nak sampai Istana Negara. Maksudnya dia ada berbaki 3 hari untuk dia nak sampai Istana Negara dalam jarak 240 km. Kalau 3 hari hanya sampai setakat Macap 60 km, takkanlah the next 3 hari dia boleh dapat 240 km. Itu bermakna dia hanya berjalan secara purata sejauh kira-kira 20 km sehari. Dengan jarak dan kelajuan yang sama, perjalanan yang berbaki 252 km ke Istana Negara kelihatan tidak munasabah apabila turut mengambil masa 3 hari. Berdasarkan kiraan, dia memerlukan sekurang-kurangnya 12 hari untuk tiba di Istana Negara jika dia menggunakan kelajuan yang sama yang digunakan oleh Skudai ke Macap. Kalaupun dia mempercepatkan kelajuan untuk sampai dalam tempoh 3 hari, dia perlu menghabiskan kira-kira 84 km setiap hari. Jika dikira kelajuan biasa berdasarkan jalan kaki itu iaitu 14 minit setiap kilometer, dia memerlukan kira-kira 19 jam sehari. Ini bermakna dia hanya berbaki 5 jam sehari untuk tidur, berehat, makan minum, beribadah dan membuang air. Itu belum mengira faktor umur, cuaca panas, lembap, struktur jalan raya berbukit dan kesesakan jalan raya. Tambah pula perjalanan itu dilakukan ketika bulan puasa. Sebab itu penting dekat sekolah dahulu. Dia ada satu formula matematik form 3 ke form 2 kita belajar dulu, iaitu laju sama dengan jarak bahagi masa. Formula laju sama dengan jarak bagi masa. Kiraan secara purata, tuan-tuan naik treadmill kan? Tuan-tuan cuba berjalan atas treadmill, jangan berlari, jalan. Kelajuan saya kalau berjalan paling laju pun 4 km sejam. Itu laju lah. Adalah stamina sikit. Mungkin dia juga ada stamina dia. 4 km sejam. Purata manusia 4 ke 5 km sejam jalan. Kalau kelajuan dia 4 km sejam, jarak dia 252 bagi dengan 4. So, dia kena berjalan 63 jam tanpa berhenti. 63 jam dibagi dengan 252. 63 jam dibagi dengan 24 jam. So, dia kena berjalan 2.62 hari. 2.62 hari. 0.6 darab 24 bersamaan dengan 14 jam. So, dia kena berjalan 24 jam campur 24 jam campur 14 jam. Tanpa henti. Baru dia boleh sampai ke Istana Negara. Tanpa henti. Baru dia boleh sampai ke Istana Negara. Kena tanpa henti. So, kalau kita bagi evenly dekat 3 hari, 3 jam tu betul lah. Dia lebih kurang ada 3 jam untuk rehat setiap hari. Maksudnya dia kena jalan 24 tolak 21 jam ke 20 ke 21 jam. Satu hari, tanpa henti, dengan kelajuan 5 km sejam, dengan rehat setakat 3 jam, baru dia boleh sampai ke Istana Negara.